Bagi nasi-nasi setiap media yang ada di Aman hari ini. Hari Jumaat, esok Sabtu dan hari Ahad. InsyaAllah dengan kita akan menyaksikan orang ramai rakyat Malaysia akan keluar untuk berundi pada hari Ahad. Jadi pada pagi ini saya ambil peluang untuk maklum beberapa perkara yang sangat penting untuk mengetahui kita bersama. Pertama sekali saya ingin maklumkan iaitu sejak Parlimen dibubarkan hingga hari ini, kita sedia maklum iaitu ahli-ahli politik yang akan bertanding pada pilihan raya 17 ini rancang mengadakan majlis-majlis tertentu, iaitu majlis-majlis ceramah, majlis-majlis lawatan ke rumah-rumah dan sebagainya. Hingga hari ini alhamdulillah saya ingin melakukan keadaan negara kita mana kita maklum berada dalam keadaan yang baik, aman, tentera, alhamdulillah. Dan saya melihat iaitu trend jenayah, trend jenayah indeks, trend jenayah indeks dan tempoh jenayah indeks bagi tempoh 3 April hingga 2 Mei ada penurunan sebanyak 10.2%. So, secara tidak langsungnya dengan tindakan polis membuat persiapan mengawal aktiviti-aktiviti yang berjalan sejak 2 minggu yang sudah itu, secara tidak langsung juga dapat kita mengawal jenayah. 10.2% ataupun dari jumlah kes yang telah turun jenayah yang indeks, pecah rumah, curi dan sebagainya, sebanyak 1,000 lebih kes sebenarnya telah turun turun sosok. Keduanya berhubungkan tentang jenayah yang dilakukan semasa tempoh yang sama, iaitu sejak 3 April yang lalu, seperti yang dimaklumkan oleh PRO saya, ACP Ramli, dan memang ada berlakunya kejadian jenayah. Dan sememangnya kita dapat kes-kes umpamanya merosakkan bendera parti, antara kes yang banyak berlaku masa tempoh berfikir itu, kes yang tempoh itu. Begitu juga kes-kes yang merupakan berbentuk khianat, merosakkan harta benda dan sebagainya ada dilakukan. Dan sudah tentunya ada satu kes saja yang membentuk letupan. Itu pun sebenarnya letupan pomik. Ini saya jelaskan, bukan letupan yang real explosive in that sense, dia bukan letupan. Walaupun demikian, tindakan itu sememangnya seperti saya telah katakan, perbuatan yang kita kutuk sama sekali, kerana sememangnya menakutkan orang ramai dan boleh mencetus keteraman awam. Tapi alhamdulillah sejak kejadian itu kita ada membuat tangkapan, beberapa orang tangkapan, dan tangkapan itu pada saya dapat kita meredakan keadaan. Dan kita meredakan keadaan kerana juga pihak polis telah bertindak proaktif. Kerana di semua ceramah-ceramah itu kita telah menghantar tim awal untuk kita memantau tempat-tempat ceramah. Dan dalam tindakan itu pun saya lihat ada tangkapan dibuat. Suspicious karakter pernah kita menahan sebelum satu ceramah, dan hasilnya kita dapat bahan-bahan seperti pengecil api dan sebagainya, kita dapat mencegah. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada daerah yang berkenaan yang telah mengambil tindakan proaktif mengikut arahan yang dikeluarkan oleh pihak aman.
Jadi setakat kes-kes jenayah yang berlaku semasa PKP ini, kita juga telah membuat pemeriksaan dan menahan untuk tujuan siasatan lebih dari 100 orang. Ini tujuan kita untuk menyampaikan mesej kepada mereka. Jangan cuba nak mengganggu proses pilihan raya kita. Dan dari jumlah tersebut hingga hari ini 35 orang telah didakwa di mahkamah. Yang boleh telah menjalankan siasatan, kita telah menjalankan siasatan, dan saya menyemak dengan Datuk Seri Bakri yang mensahkan kepada saya 35 orang telah didakwa di mahkamah. Dan saya berpuas hati dengan tindakan siasatan ini kerana kita menjalankan secara cepat. Membuat saksi-saksi dengan cepat, mencari bukti dengan cepat, dan Jabatan Peguam Negara berpuas hati dengan keterangan yang ada, yang menyebabkan kita dapat mendakwa 35 orang. Semua proses yang kita jalankan ini berdasarkan pada proses perundangan negara kita, iaitu siasatan yang tulus, dan kita tidak kira siapa yang melakukan kesalahan. Cukup bukti, ada saksi, ada bahan-bahan lain, kita membuat keputusan untuk mendakwa mereka. Dan hingga hari ini saya katakan tadi, Jabatan Negara sendiri telah mengambil keputusan untuk mendakwa mereka yang telah menghantar laporan kepada mereka. Hanya dalam pemerhatian saya, iaitu sejak hari penamaan calon hingga hari ini, dan kita tinggal 2 hari saja lagi. Saya lihat sebelum kita mulakan undi, saya masih dapat trend-trend yang tidak sihat berlaku. Trend-trend yang tidak sihat, umpamanya saya masih lihat trend-trend iaitu banyak maklumat atau berita yang berbentuk tidak tepat dan tidak benar, misinformation atau disinformation. Mana saya rasa perkara ini boleh memberi gambaran yang salah terhadap keceraman negara kita. Sebagai contoh, ada laporan yang kita terima, ada mereka tidak bertanggungjawab cuba untuk menjalankan mencari dakwah ke atas orang ramai. Ini perbuatan yang salah, dan kita sedang menyiasat perkara ini lagi. Kita tidak akan agak-agak. Sekiranya terdapat ada titik sebenarnya orang yang terlibat ini, kita akan mengambil tindakan tangkapan dan pendakwaan. Jadi saya masih lagi merayu kepada sesiapa juga yang mengetahui ada setengah-setengah pihak yang tidak menjawab, yang cuba nak mengganggu proses pilihan raya kita ini. Keduanya, saya nak peringati pada semua orang ramai, itu jangan mudah terpedaya. Kalau ada mana-mana pihak datang, saya datang ni kerana nak melakukan mencalik ni hanya hari umbang undi saja. Orang yang berdaftar atau mereka pergi ke tempat umbang undi melalui proses yang telah ditetapkan oleh SPR, barulah jadi kita sekali. Jadi kalau ada hari ni, esok, itu semua satu bentuk penipuan, satu bentuk cubaan untuk mengganggu proses raya. Dan ini adalah satu ketahan. Hari ini saya terpaksa memberi amaran kepada mereka. Jangan cuba sekali-kali, jangan cuba sekali merosakkan proses raya. Kita akan guna pakai semua undang-undang yang ada, kekelahan itu. Kesahan Akta Pilihan Raya 1914, dan kalau perlu ada kaitan undang-undang yang lain, kita akan guna pakai. Itu satu, tentang fitnah. Kemudian juga dapat banyak kononnya ada kemasukan orang masukkan negara kita di saat hari ini, sahkan dengan pihak berkuasa immigration yang mudah terpercaya dengan kata-kata yang tidak punya asas, berita-berita yang tidak punya asas, seolah-olahnya ada orang masuk negara kita di saat akhir ini.
di semua checkpoint negara kita, di airport, di pelabuhan kapal, dan exit point yang tertentu di utara negara kita, di selatan negara kita, termasuk Sabah dan Sarawak, masih dikawal oleh pihak polis. Dan saya tidak ada menerima apa-apa laporan daripada komanda-komanda ground saya yang berlakunya perkara sebegini. Dan begitu juga saya telah semak dengan pengarah immigration negara kita, bertanya kepada beliau, adakah benar benda ini berlaku, dan seperti yang telah dimaklumkan oleh saudara semalam, ya, perkara ini tidak benar. Begitu juga kononnya adanya undi hantu dibangkitkan semula, ya. Jadi mana dia laporan dia? Buat laporan polis. Kita boleh jalankan siasat yang mudah. Mana-mana orang melemparkan kata-kata semikian begini, ya. Begini. Jadi saya melihat contoh-contoh yang saya bagi ini semua nak cuba membangkitkan perasaan curiga di kalangan orang ramai kita. Ini pada saya satu tindakan yang tidak bertanggungjawab, tidak bermoral, ya? Dan cuba, pada saya satu cubaan untuk nak beri orang perasaan cemas dan curiga. Cemas dan curiga terhadap sistem pilihan raya kita, dan juga terhadap nak melemahkan penguasa seperti Puteri Malaysia. Ada tumahan-tumahan yang dibuat, tumahan-tumahan liar yang dibuat. Kononnya pihak polis mengundi 2 kali dalam undi awal dan undi pos. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Kerana pegawai saya tahu, pegawai polis tahu kalau undi 2 kali adalah satu kesalahan, dan mereka pun boleh ditangkap. Semua pegawai polis, tak kira berapa pangkat mereka, tahu tentang kewajipan mereka, ya? Insiden yang berlaku, 2-3 insiden yang dilakukan, kita telah ambil tindakan, dan saya boleh mengesahkan, ya, bahawa saya tidak ada mana pegawai polis yang telah membuat undi 2 kali. Kerana sebagai pegawai polis kita tahu tanggungjawab kita yang amat tinggi, dan juga kita tahu bahawasanya ini adalah satu kesalahan. Kemudian saya juga dimaklumkan tentang, ya, berita-berita yang telah disebarkan, ya, berita-berita yang disebar seolah-olah macam ada perkara tak elok pun akan berlaku, ya. Ini semua yang saya katakan, kadang-kadang yang saya pantau, dan saya telah bermesyuarat dengan DIG yang pengarah saya, mendapatkan laporan-laporan daripada kontijen, dan memangnya kita tahu ada sengaja berita-berita diheboh-hebohkan. So ini saya lihat, ya, kalau ini cuba-cuba nak meningkat selamat Allah berperasaan takut. Saya juga ada mendapat maklumat ada pihak-pihak tertentu, ya, yang kononnya nak memantau pilihan raya. Pihak polis hanya akan menerima pemantau yang telah dilantik oleh SPR. Ya. Saya dimaklumkan, saya telah jemaah dengan SPR, dan saya dimaklumkan bahawasanya ada 17 NGO saja yang diluluskan untuk menjadi pemantau, yang berjumlah 1,183 orang. Semaklah dengan SPR. Kerana pemantau-pemantau yang telah diluluskan oleh SPR, mereka tahu tanggungjawab mereka, apa peranan mereka, apa mereka boleh buat, apa mereka tidak boleh buat. Tetapi pada pihak-pihak tertentu, sama ada NGO ataupun pihak orang-orang individu yang hendak menjalankan tugas pemantau pilihan raya, ini nasihat saya kepada mereka. Pertama, perbuatan mereka itu boleh mengelirukan orang ramai, boleh mengelirukan pengundi-pengundi, boleh mengelirukan pejabat-pejabat SPR yang bertugas.
Keduanya, apakah bidang kuasa mereka untuk mereka menjalankan tanggungjawab sebagai pemantau? Kita pun tak tahu tanggungjawab dia. Undang-undang mana dia pakai? Bolehkah pemantau bebas menahan orang minta kad penggalan? Boleh ke pemantau bebas ini menahan bas, menahan kereta? Tak boleh. Ya? Pemantau bebas ini, mereka bukan penguasa sah dari segi perundang negara kita. Yang boleh menahan orang, yang boleh menahan bas, menahan adalah polis Raja Malaysia dan orang-orang yang bidang kuasa perundangan. Ini yang saya risau, yang saya dengar banyak pemantau-pemantau bebas ini. Dan kita pun tak tahu apa identiti mereka. Mereka mewakili siapa. Tapi paling penting macam saya kata ialah bidang kuasa penting. Dia tidak mahu apa yang pernah berlaku di negara kita. Di pilihan raya beberapa tahun yang dahulu, di mana orang awam boleh menahan bas. Mana boleh? Tak boleh. Jadi saya dah beri taklimat kepada pegawai polis kita. Kalau ada perbuatan-perbuatan sedemikian, iaitu orang-orang yang bertindak sebagai contohnya melantik diri mereka sebagai pemantau bebas atau pemantau, ya, tapi tidak ada bidang kuasa, saya kata fikirkanlah dulu kemungkinan apa yang mereka lakukan boleh terjatuh dalam bentuk kesalahan, sama ada kesalahan pilihan raya atau undang-undang lain. Umpamanya mereka tidak ada kuasa nak memeriksa orang, minta kad pengalan dan sebagainya, tak boleh. Bukan kerja mereka. Kalau nak tahu identiti orang, jumpa polis. Polis berada di mana-mana saja pada 5 bulan ini. Di semua pusat-pusat menyumbang undi, ya, di jalan-jalan raya, di mana-mana saja kita ada. Seluruh tenaga polis berada di mana-mana saja untuk kita menjalankan kewajipan kita. Dan sememangnya saya sedar selama ini, ya, tuduhan-tuduhan liar yang dibuangkan terhadap pasukan semata, seolah-olahnya supaya rakyat ada hak, ya, menyoal, melakukan sesuatu, berani mencabar, ya, penguasa undang-undang. Ini pun pada saya satu budaya yang tidak sihat. Ya, saya mengesahkan di sini, ya, dah berpuluh-puluh kali, tak patut, tak perlu saya sahkan, dah tahu dah. Polis Raja Malaysia dah berkhidmat negara kita sejak beberapa ratus tahun. Ambillah 50 tahun dahulu. Dah 50 tahun sejak mereka kita berkhidmat. Dah berapa 12 pilihan raya telah kita mengawal keadaannya. Kita profesional, ya, kita ada satu badan agensi profesional. Kita bertindak berdasarkan pada akta polis dan undang-undang lain yang ada dalam negara. Ya. Polis neutral. Kita non-political. Ya, dan tanggungjawab kami ialah to serve rakyat. Dan kita akan serve rakyat dengan terbaik secara profesional menjelang PRU 13 ini yang kemuncak dia pada hari Ahad ini. Ya. Begitu juga saya lihat ada beberapa hari yang lalu tiba-tiba ada bendera bermacam-macam warna dinaikkan di tempat-tempat bebas. Iaitu bendera-bendera bukan yang menjurus kepada mana-mana parti politik. Color ada. Ada color-color tertentu saya lihat. Diletakkan tepi jalan dan sebagainya. So, saya ini perkara ini pun tidak kami sedang menyiasat apa sebab. Bersebab ada perbuatan menaikkan bendera yang tidak melambangkan parti politik. Tapi diletak dekat roundabout, jalan. Dan bendera ini pula saya dapati, ya, boleh mengganggu laluan lalu lintas kerana pemerhatian lalu lintas terganggu. Jadi saya arahkan pegawai trafik untuk menurunkan bendera-bendera ini. Kerana bendera-bendera ini bukannya bendera parti politik. Kedua, seperti saya katakan, banyak bendera yang dipasang ini menghalang lalu lintas. Dan saya juga telah minta ketua polis negeri maklum pada pihak berkuasa tempatan untuk mereka menjalankan tanggungjawab mereka menurunkan bendera-bendera ini. Kita juga terus menyiasat kenapa bendera-bendera dinaikkan. Apa maksud dia? Apa tujuan dia? Apa maksudnya dalam saat-saat kita nak
keluar mengundi, tiba-tiba kita jumpa macam cakap, apa tujuannya? Ya, inilah perkara-perkara kita akan menyiasatkan. Saya minta orang ramai bekerjasama. Kalau tahu apa perkara, bagi tahu. Jadi itulah yang saya katakan dalam pemerhatian saya ni. Saya mengatakan ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang pada saya seolah-olah, ya, seolah-olah nak mengugat keselamatan awam dan mengganggu prosedur negara. Jadi pihak polis terpaksa mengawal dan mengambil tindakan proaktif. Bukan kerana kita bertindak untuk kepentingan sesiapa, tapi kita perlu mengambil tindakan proaktif untuk betulkan perkara-perkara yang boleh mengusik atau menukar wajah negara kita yang aman, tenteram ini. Kita kekal begini, ya? Di Port Dickson telah berlaku satu kejadian. Ini saya nak ulang balik, di mana seorang awam yang tidak bertanggungjawab, ya, telah sendirinya pergi mengunci peti kotak undi dalam proses undi awal hari itu di Port Dickson. Kotak undi hanya boleh diangkat oleh petugas-petugas yang dilantik oleh SPR atau mereka-mereka yang diberi kuasa oleh SPR, bukan orang lain. Bukan orang lain. Jadi saya nak peringatkan perkara ini. Kenapa? Kita telah menjalankan siasatan di kes ini di Port Dickson. Dan saya berpuas hati dengan tindakan siasatan dijalankan. Kita dapat kenal pasti orang yang melakukan hal itu, dia telah ditangkap dan telah pun didakwa. Ini pun satu mesej juga. Janganlah pula besok-besok pada 5 bulan Mei nanti ada orang berangan-angan pula. Berangan-angan lah. Oh, nak tolong konon. Tak boleh. Nak tolong pun tak boleh. Yang nak tolong buat kerja ni orang yang berwajib, yang punya kuasa saja. Jangan terikut yang perbuatan ni. Apa ada yang saya katakan di podcast tadi, ya? Tak boleh. Tak boleh. Jadi saya inilah saya kena peringatkan kepada orang lain. Begitu juga, jangan pula cuba nak menyamar. Nak menyamar dia sebagai petugas. Nanti kita ada cubaan. Hari penamaan cara pun berlaku di satu negeri. Ya, orang-orang itu memperkenalkan mereka sebagai pegawai SPR punanya. Dan saya berpuas hati kerana kita dapat misalnya dan kita ambil tindakan. Mereka telah didakwa, kes ini telah didakwa. Ini dah juga ada orang nak menyamar. Saya juga ada mendapat maklumat kononnya, ya, orang ramai disuruh selepas membuat undi berkumpul ramai-ramai dekat pusat rumah undi. Apa tujuan dia? Saya nak peringatkan di sini, ya, orang-orang yang berdaftar sebagai pemilih, keluarlah mengundi. Keluarkan dan jalankanlah kewajipan anda sekalian. Ya, ya. Dan lepas itu jalankan urusan biasa yang kita amalkan setiap hari. Ya. Kalau berkumpul ramai-ramai tempat mengundi, boleh mengganggu lalu lintas. Orang lain yang datang kemudian nak mengundi pun mungkin susah nak berjalan di tempat-tempat yang ini kita kena bekerjasama lah. Datang pukul 9 pagi, undi, buatlah urusan-urusan lain yang kita nak buat. Nak suruh kawan-kawan lain tunggu kumpul-kumpul, nak besarkan kumpulan itu, fikirkan kesannya kepada pengundi lain yang nak datang melakukan undi. Fikirkan itu. Kita ada moral obligation-nya. You have your moral obligation. Ya, ini nasihat saya juga pada pengundi. Ya. Janganlah berkumpul sehingga pula kereta nak lalu pun tak boleh. Bila kereta lambat lalu dah panjang queue. Kemudian nak salahkan polis pula. Kita ada roy traffic. Tapi saya minta kerjasama orang ramai. Datang,
parking ikut nasihat kita, orang undi balik ambil kereta, bagi kereta lain tak masuk. Ini very important, very important. Janganlah nak parking tu baca balik. Esok orang tu seorang kena park jauh dari tempat mengundi. Ini kita bermakna kita tak berlaku ada sesama kita. Jadi saya think nasihat-nasihat yang saya nampak boleh tentukan pada kita macam mana saja orang ramai boleh membantu bertanggungjawab bersama dengan pihak berkuasa untuk menentukan proses perjalanan pilihan raya yang aman, yang elok, yang elok. So saya tidak menggalakkanlah orang nak berkumpul ramai-ramai, elak daripada perbuatan kita boleh mengganggu keselamatan lalu lintas, hormatilah kawasan 50 meter di kawasan luar pusat mengundi itu. Janganlah sana kita nak buat nak buat boleh kalau kita duduk ramai-ramai mengganggu lalu lintas, peluang orang lain nak datang lambat dan sebagainya. Dan akhir sekali, saya minta semua orang ramai, tak kira di mana mereka berada, siapa mereka mengundi, siapa mereka menyokong, iaitu terima keputusan dengan baik. Terima keputusan SPR dengan baik. Sekiranya ada pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan, ikut saluran tertentu yang ada, iaitu boleh buat petition election, bawa ke mahkamah, semua prosesnya ada. Dan jangan sekali-kali sesiapa juga yang nak terlibat dalam apa-apa bentuk demonstrasi jalanan. Jangan sesiapa-siapa juga yang memikirkan punya hasrat untuk terlibat dalam demonstrasi jalanan. Apa dia demonstrasi jalanan? Demonstrasi jalanan seperti yang termaktub dalam apa? Selepas putusan dah habis, masuk 6 Mei itu, 6 Mei kita guna pakai apa balik? Akta Perhimpunan Awam. Kita pakai balik. Hari ini sampai ceramah-ceramah perhimpunan, kita gunakan Election Offences Act. Inilah saya minta semua pihak, kalau semua orang, orang yang bertanding, penyokong-penyokong, tunjuk perasaan penuh tanggungjawab. Nombor satu, jangan dengar kabar-kabar yang tidak berasas, yang tidak mempunyai perasaan tanggungjawab untuk mematuhi undang-undang dan menjaga keteraman aman negara kita. Bersama-samalah kita dengan pihak Polis Raja Malaysia dan lain pihak berkuasa menjalankan tanggungjawab bersama. Polis ada tanggungjawab kita menjaga keamanan, mengekalkan keteraman, dan menentukan kita kesalahan-kesalahan yang berlaku, kita siasat, ambil tindakan yang sewajarnya, dan nombor-nombor telefon untuk berhubung dengan pusat-pusat gerakan polis saya ada senarai-nya. Saudara-saudara boleh ambil dari pihak saya nanti senarai-senarai untuk berhubung dengan gerakan Polis Raja Malaysia, Bukit Aman, Kuala Lumpur, Shah Alam, Ipoh, Pulau Pinang, Kota Kinabalu dan lain-lain ibu negeri kita. Begitu juga senarai yang disediakan dalam bilik gerakan kita di IPD. Semuanya ada talian-talian tertentu, dan saya suka kalau ini boleh dihebahkan. Kalau ada perasaan dengar berita, hubunglah dengan kita dulu. Dan saya tidak menggalakkan terus-terus mempercayai berita-berita yang tidak datang dari pihak berkuasa berwajib. Berita-berita dalam sosial media sebagainya yang sebenarnya banyak kita tahu tidak tepat dan tidak ditapis dan mudah kita terpedaya. Dan saya minta semua orang, termasuklah ketua-ketua masyarakat, termasuklah ahli-ahli politik dan orang ramai semuanya, jangan kita cuba nak buat sesuatu buat sesuatu yang boleh menggugat keamanan awam. Juga tadi saya ingatkan juga ada
kononnya saya juga dapat maklumat ada orang nak keluar pakai baju warna-warna tertentu. Ini juga boleh mengganggu, mengkeliru. Siapa mereka ni? Apa peranan dia orang? Apa motif dia? Ini semua kita kenalah fikir baik. Itulah yang saya minta, yang saya ingin sampaikan pada orang ramai menjelang hari Maulid. Jadi saya nak showkan, saya nak maksudkan insya-Allah negara kita berada dalam keadaan yang baik, aman. Di sebalik kejadian-kejadian yang telah dilakukan, keadaan adalah terkawal. Keluarlah, keluarlah, jangan rasa takut, keluarlah berundi ramai-ramai, keluar untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pengundi. Dan saya beri jaminan pihak polis akan bertindak secara profesional, tidak memihak dari siapa pihak. Kita berlaku adil. Semua laporan kita akan siasat dan kita akan menyalurkan hasil siasatan kita dan dakwaan oleh program negara. Okay, any question? Soalan ada? Tadi membantahkan banyak tuduhan liar, tuduhan kapal ini. Adakah polis akan tindakan proaktif untuk mentangkap atau akan lebih banyak penyebab apa? Ya, memang macam saya katakan tadi, banyak berita-berita yang tidak tepat berkaitan dengan sebagainya. Jadi pertama sekali saya minta kerjasama juga orang ramai yang tahu fakta sebenarnya membuat pengaduan pada kita. Orang ramai pun tahu berita-berita yang dikeluarkan itu sendiri tidak tepat kerana ada perkara itu melibatkan mereka sendiri. Dan bila ada pengaduan, senanglah kita menyiasat dan kita akan bertindak. Tan Sri, apa langkah-langkah yang patut diambil sekiranya terdapat pundi-pundian itu? Mereka patut Pertama sekali saya tengok akhir ini dalam saya dah mula timbulkan perkara ini. Kenapa ditimbulkan sekarang? Apa motifnya? Ini pun kita nak tahulah. Mudah nak buat tuduhan. Ada asas ke? Kenapa dia saat-saat akhir begini nak buat begitu? Jadi kita pun nak tahu. Memang saya menyiasat. Saya pun menyiasat perkara ini. Tapi macam saya kata, membuat tuduhan tu mudah saja. Buat tuduhan mudah saja. Mestilah bertanggungjawab apabila seseorang itu nak berkata sesuatu tentang apa-apa pun, khususnya di waktu pilihan raya ni. Setakat ni, Tansi, adakah pihak polis pernah terima sebarang laporan polis milik undi hantu? Apa dia? Setakat ni, adakah pihak polis ada terima sebarang laporan polis milik undi hantu? Tak rasmi tak ada. Tak ada rasmi dah buat pengaduan pun. Tengah cakap itu aja. Masuk dalam Facebook lah, masuk dalam sosial tu lah. Ini yang budaya yang saya kata tahun ni budaya yang tak sihat ni. Yang kita nak kontrol. Kita nak kontrol. So apa langkah yang patut diambil nanti sekiranya orang ramai atau pihak polis? Yang saya kata ini orang ramai mudah terkait berita yang tak tepat. Itu saya risau. Dan ini pada saya nak menantikan perasaan marah di kalangan penyokong parti, nak menciptakan prasangka yang tidak sihat. Ini yang saya katakan tadi tu. Dan tempoh ni saya dapat parti dia kenapa begini? Kenapa kita bersikap demikian? Ini tidak tidak pada saya sebut tadi kalau ada motif-motif yang tidak sihat. Tan Sri, yang 17 NGO yang terlibat dalam election, Macam Tan Sri cakap 1,183 anggota SPR, right? Yang akan bertindak. Ini nanti SPR ya. So all over the Malaysia. Mereka ni boleh memantau di seluruh negara. Detailnya you can get for SPR ya. Hanya saya nak mengesahkan iaitu yang saya tahu mereka akan lebih ada sertifikat, mereka ada
kad kuasa, dan mereka juga akan bagi baju t-shirt warna tertentu, warna putih yang saya difahamkan. Dan di belakang baju mereka pun ada tercantik di situ pemerhati PRU ke-13. Dan di depan baju t-shirt pun ada juga dia punya tanda dia, sahkanlah dengan pihak SPR. Sahkan SPR. Jadi mereka ni saja yang telah diberi bidang kuasa oleh SPR untuk sebagai pemerhati. Jadi mereka ada rujukan mereka. Mereka juga telah mengangkat ikrar dengan SPR tentang mereka ni akan menjalankan tanggungjawab mereka beramanah dan sebagainya. SPR dah buat cara ni. Saya mak dengan SPR. Jadi yang pemerhati yang bebas ni saya dia sendiri je. Tiba-tiba dia aku ni sendiri je, saya elected. Saya pun tak tahu macam mana. Ya. Kita harap itu macam kata fikirkan dululah satu jangan nantilah tindak lanjut tu macam saya kata boleh dijeniskan tergolong sebagai nak menggugat kita punya, nak mengganggu proses pilihan raya. Tengok betul, buka undang tengok, buka sikit, be responsible sikit lah. Macam saya kata jangan menirukan siapa lah, jangan menirukan siapa. Mas Rik, sekiranya ada pihak yang nak menimbulkan kekacauan lah after result is out, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh polis? Kesiapsiagaan polis buat yang terbaik. Saya dah bagi contoh tadi. Kerana kita telah bersiap sedia, kita dapat melaksanakan tangkapan, itu dah tanda baik. Kami dah bersedia. Tangkapan dibuat ada di beberapa negeri tertentu. Ya? Dan saya sendiri dalam melawat berjumpa betul-betul negeri. Tan Sri Kanit begitu juga saya telah arahkan. Dan sebelum ini pun saya telah umumkan cetak pengarah saya bagi mereka membantu ketua-ketua negeri. Dan saya telah dengar taklimat-taklimat ketua negeri tentang persiapan mereka dan saya berpuas hati. Ya, kita bersedia untuk menghadapi apapun situasi tersebut. Dan paling penting ialah